Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah pertama sekali terima kasih kepada Ustaz Hairil kerana telah mungkin membantu kita untuk mengkongsikan tentang topik yang mana telah kita akan bincang pada hari ini. Dan Alhamdulillah Ustazah, Alhamdulillah Ustazah pun selamat sampai. Kita kasih Ustazah relax dulu, minum air dulu Ustazah. Okey. Jadi sebelum saya kongsikan pertanyaan kepada Ustazah dan sebagainya, mungkin di sini di sebelah saya sini yang disegani, yang saya hormati adalah Ustazah Kalsum Isa. Ustazah merupakan kalau dekat Facebook Ustazah letak Muallimah @masajid. Betul. Ustazah belum on dah. Muallimah @masajid. Muallimah tu yang mengajar di masjid-masjid. Jadi masya-Allah Ustazah, mungkin itu orang kata apa, kalau professionally kita selalu letak freelance asatizah ataupun pendakwah bebas. Jadi Ustazah sengaja letak Muallimah @masajid, masya-Allah. Dan Ustazah juga merupakan naib Presiden Pergas Ustazah. Masya-Allah, naib Presiden Pergas yang mana Persatuan Ulama dan Guru-guru Asatizah Singapura, insya-Allah. Jadi alhamdulillah dengan ketibaan Ustazah ini kepada para muslimah yang berada di sini, para tuan-tuan yang berada di depan saya di sini, jadi insya-Allah kita akan berikan Ustazah sedikit banyak masa untuk menerangkan kepada kita tentang tajuk yang dibincangkan pada hari adalah berkenaan tentang pengajaran hijrah dalam kehidupan keluarga. Jadi Ustazah, Ya, macam tak bunyi je. tak bunyi Ustazah. Hello. Ustazah kena on, Ustazah kena Saya dah on dah. Okey, Ustazah dekat Hello? sikit. Bunyi. Okay. Okey. Dekat, Ustazah Saya dekatkan nak dia. kena buat kot. Betul. Gini sikit Okey. Mesti dia kena mulut dah, kena mulut. Baik. Baik. Saya rasa masa pun dah cemburu lah dengan semua yang hadir pada hari ini Ya, tapi saya tak cemburu dapat pun berkat Ustazah. Saya minta maaf tadi, daripada 8 suku saya dah keluar. Jadi Yunus dengan sini kalau PIE tak berapa susah lah, sebab biasa pergi Al-Khair kan. Jadi cuma hari ni itulah jam dia dah banyak sekali. Saya dah ada ambil video lah tadi. Tak nak tahu juga apa masalahnya sampai macam gini punya lama. Sampai lama sangat, sampai dah banyak kereta pula jadi masalah. Bas tak boleh jalan, lori sampai dah mungkin dah tak ada minyak lagi. Siapa nak tolong dorang pun tak tahulah, pasal memang dah pack sangat jadi itulah berlaku. Namun hari ini tajuk kita pengajaran hijrah dalam kehidupan keluarga. Betul Rasa saya wrap up lah. Saya pun tak tahu Ustaz dah sampai mana. Betul. Mungkin Ustaz dah terangkan tentang peranan hijrah kan. Mungkin semua yang hadir pada hari ini rasa macam hijrah Nabi tu mula daripada Muharram ke? Mungkin Ustaz pun dah terangkan tadi. Ada Ustaz tak ada, terangkan kita tak cakap tentang Muharram. Tapi rasanya semua orang fahamlah hijrah tak mula daripada Muharram. Ya, saya. Bila dia berlaku adalah usaha daripada Saidina Umar. Waktu Saidina Umar tu usaha Saidina Umar untuk meletakkan Muharram setelah dia dengar banyak idea lah. Ada yang cakap mula daripada Nabi sampai Nabi dapat wahyu mungkin. Waktu itu banyak idea-idea yang diberikan. Cuma kenapa Muharram tu diambil sebagai tahun hijrah adalah ada satu pendapat daripada kalangan para ulama, dia katakan setelah orang habis urusan haji kan, orang semua dah balik haji, semua dah rumah masing-masing, maka Muharram adalah masa yang semua orang dah balik rumah, dah bertenang. Macam masa-masa tersebut lah. Dan Presiden Pergas pun baru-baru ni dilantik dalam waktu-waktu macam gitu. Saya kali ni dilantik kali kedua lah, maknanya tahun kedua, 2 tahun. So 2 tahun lalu saya Vice President Pergas, tahun ni pun dilantik sebagai Vice President Pergas dalam masa fatrah haji itulah. Haji nak balik. Jadi Ustaz Tarmizi tu dia baru balik tu daripada haji, dia kena pegang jawatan baru sebagai Presiden Pergas. Jadi kalau kita tengok hijrah Nabi tu ataupun bila kita gambarkan sekarang, macam mana kalau dia baru dilantik sebagai pemimpin, sedangkan pemimpin lama tu dah lama lah Ustaz Hazbi berpegang. Saya kasih contoh lah. Jadi Ustaz Hazbi lama berpegang, sekarang orang muda baru dilantik,
fatrah dia sama macam gitulah. Zulhijjah dengan Muharram kan. Muharram. Lepas tu masa-masa demikian orang baru nak terima jawatan, bagaimana kita nak berikan dia kepercayaan untuk dia memimpin Persatuan Ulama yang the only one lah kat Singapura, Persatuan Ulama kan. So bila kita renung balik, memang cantik betul lah. Hijrah tu dimulakan selepas berlakunya habis Zulhijjah. Kan semua orang balik rumah masing-masing. Kalau baru nak plan sesuatu sudah boleh, kan? Ada lagi satu ayat yang kita rasa kita nak share pada hari ini. Kalau abang-abang kita, pakcik-pakcik, kakak-kakak, makcik-makcik kita, adik-adik kita dan adik-adik juga semua boleh tengok dalam surah Al-Qalam ayat 48. Okay, dekat sini disebut A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasbir lihukmi rabbika wala takun kasahibil huti idza nada wa huwa makzum. Sadaqallahul azim. Itu surah Al-Qalam ayat 48. So apa Allah sebut dengan Nabi, dia kata macam gini, maka bersabarlah kamu hai Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Jadi Nabi Yunus ni bila dia sepatutnya kena tunggu Allah punya arahan dulu, baru dia boleh, maknanya kata orang dia nak berbelah lah daripada kaum dia. Pasal Allah uji dia dengan tahap kesabaran. That's why ayat pertama ni, dia ayat yang tadi saya baca, first kali dia cakap fasbir. Maka dia kata, Allah sebut kepada Nabi Muhammad, maka bersabarlah kamu hai Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu. So banyak ulama yang menerangkan kita ayat Al-Qalam ni nak suruh pada Nabi, walaupun hijrah tu sahabat dah pergi sikit-sikit sebelum waktu Muharram ni, Zulhijjah banyak sahabat dah pergi. Jadi Nabi akhir dalam bulan Safar gitu, ada ulama yang kata bulan Safar itu lepas Muharram Safar baru Nabi pun berangkat. Tapi Nabi tak boleh berangkat sesuka hati. Allah sebutkan dalam ayat ni, sabar. Jangan ikut macam Yunus kan, yang masuk dalam ikan nun tu. Kerana apa? Dia itu tengah marah dengan kaum dia, maka dia pun pergi macam frust lah. Marah sangat frust, keluar. Macam orang kita jugalah. Kadang-kadang dah gaduh suami isteri, frust keluar rumah. Okay? Jangan. Mungkin haji kita tersenyum ni, ketawa kan. Dia berpengalaman lah, dia tengok banyak orang muda marah-marah keluar rumah. Saya ada satu kes haji, dia bergaduh suami isteri, dia keluar rumah. Abang ni lah, dia keluar rumah. Saya jadi kaunselor dia lah waktu dekat FSC dulu. Dia keluar rumah, dia tunggu isteri dia pelawa dia balik. Isteri dia tak pelawa-pelawa. Kata orang tu, dah rumah kau balik aje lah. Tapi orang paiseh tau, orang malu. Abang ni malu, dia tunggu-tunggu isteri dia tak panggil-panggil dia balik. Tu dia bila dia datang kaunseling, dia bilang, Ustazah dia tak panggil-panggil saya balik. Saya bilang, abang tak boleh balik je. Tak boleh lah, dia bilang, dia tak panggil saya balik, saya tak boleh balik. Lama dia duduk rumah mak dia. Sampailah proses perceraian tu berlaku, isteri tetap tak nak terima dia balik. Dah kau dah balik rumah mak kau balik lah. Kau jangan balik-balik rumah lagi. Walaupun rumah tu rumah suami isteri, walaupun sentiasa suami kasih nafkah pakai bank hantar bank suami tu bilang, saya hantar dia duit tau Ustazah. Dia tak panggil-panggil saya balik. Paiseh muka nak balik. Oleh itu kalau kita gaduh-gaduh pun tak mau keluar rumah lah. Nanti baik-baik boleh baik cepat, kita drag sampai lama. Ada lagi satu kes pula, seorang kawan saya ni nasihatkan satu pasangan ni. Dia bilang, apa kata kau hijrah? Dia pun pakai word hijrah juga. Hijrah rumah, dia bilang. Kalau kau tak boleh dalam rumah tu, kau hijrah. So lelaki ni buat apa? Dia sewa. Satu kondo tu dia sewa. Ada duit lah juga, sewa kondo. So apa jadi? 2-3 kali dia balik rumah, dia tengok isteri dia. Dah lama-lama dia balik bujang balik. Dia dah motor, dah mana, dia dah naik suka, dah balik singlehood kan. Sebab dah tak nak balik rumah lagi. Dia bilang, sudahlah, aku pun tak nak balik rumah. So kadang-kadang bahaya bila kita suruh hijrah rumah. Kan Nabi pun kalau hajar kita, kalau ada masalah tak perlu sampai nak hijrah rumah. Main dalam rumah je lah. Kalau tak suka masuk bilik ni, masuk bilik lagi satu.
Tapi susah kalau kita dah berpindah, kita pun rasa macam beban kita dah hilang, tak payah tengok si Siti ni, Siti tak payah tengok si Abu ni, Abi ke, Abah ke, Along ke, apa, Angah ke, tak payah tengok. So dia pula dah rasa macam, baguslah beban aku dah tak ada lah bila tengok si dia ni Setan datang. Setan tu bila dia datang, dia benda-benda yang macam gini dia designkan jadi cantik tau. Dia macam hampers Ustaz. Dalam tak ada apa-apa benda pun. Kadang-kadang luar jegah. Bila kita bongkar hampers tu kan, bawah semua apa? Surat khabar. Kan? Barang dia sikit je. Barang surat khabar. Lepas tu surat khabar tu kita nak kena apa? Nak kena kendali, nak buang pula. Kadang-kadang surat khabar tu bergecai-gecai gitu kan. Nak kena pakai ambil plastik. Besar, lempar masuk dalam. Lepas tu buang. Tapi barangnya sikit je. Dia punya wrapping bukan menggah lagi kadang-kadang jadi kadang-kadang setan ni benda-benda yang macam gitu dia nampakkan macam cantik. Dia bilang, buat apalah kau tengok si Siti ni lagi, City Council, City Hall, City Plaza ni, kau pergi diamkan sudah. Bergaduh, tinggalkan dia. Tengok dia tahu rasa apa. Lama-lama kita dah rasa macam bagus lah ni, tinggal pun lagi bagus. Itu bahaya. Tu sifat bila marah kata Allah tu, jangan ikut seperti Nabi Yunus alaihissalam. Dia tak tunggu perintah aku, dia lari dulu. Disebabkan itu bila para nabi kalau dia langgar perintah, dia punya balasan sangat-sangat besar. Kita langgar-langgar perintah tak masuk dalam ikan nun pun. Kan? Ada? Langgar perintah masuk dalam perut siapa ke? Tak ada. Tapi nabi tu tak boleh main-main. Pada dia, dosa dia buat besar sekali. Jadi oleh itu pada hari kiamat kelak ada followers dia punya umat nak datang minta syafaat, tak boleh, dia malu nak jumpa Allah. Nabi Musa malu, Nabi Adam malu, Nabi Yunus malu nak jumpa. Pasal apa? Satu dosa pada dia besar sangat. Dosa pada para nabi satu besar sangat. Pada kita rasa dah minta ampun sudahlah, kan? Selalu macam gitu. Sedangkan dalam kita muhasabah pada hijrah ni pun, kita nak kena bersungguh-sungguh hijrah kita. Pasal tak semua orang berjaya dalam hijrah dia dalam hidup. Kan? Nasihat kita tadi, yang pertama, tengah marah jangan buat keputusan. Okay? Kita masih boleh istikharah dan berdoa, minta Allah bantu. Selagi mana hati belum tetap dalam buat sesuatu perubahan, tunggu dululah, kasih masa dalam diri. Jangan buat benda tergesa-gesa. Orang yang banyak rahsia-rahsia tu, jangan bila marah tu jangan banyak berbual. Nanti yang rahsia semua terkeluar. Tu bahaya tu. Pelupa pun, pelupa kena banyak kawal. Kalau dah lupa-lupa tu banyak kena kawal perasaan. Kalau banyak simpan rahsia pun kena kawal perasaan. Takut dia marah, dia keluar semua. Yang patut dia tak boleh tahu orang pun dia keluar semua. Lagi sekarang bila marah dia keluarkan kat mana? Facebook. Habis semua. Satu dunia orang tahu. Nanti nak patah balik macam mana? Satu masa anak tu besar, dia tengok sejarah bapak dia, sejarah mak dia. Tak bagus kan? Oleh itu tengah marah tu yang Allah sebut kepada kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu tengah marah tu jangan buat keputusan. Dulu tunggu dulu keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tunggu istikharahnya. Istikharah selang-seli dengan hajat lah, dalam rumah tangga mesti nak kena buat tu. Okay? Bukan untuk pasangan baru kahwin je. Kita yang dah mungkin duduk dengan anak dan sebagainya, kena banyak main peranan. Bukan mudah sebenarnya. Kan? Kita ada satu kes makcik ni, dia duduk dengan anak dia. Sebelum anak dia kahwin, dia selalu solat dekat bilik anak dia. Anak dia dah kahwin, dia tetap solat kat bilik anak dia. Jadi dia tanya saya, macam mana ni ustazah? Lama-lama kan, diorang bila keluar rumah pergi kerja, dia kunci pintu. Saya bilang memang bagus lah dalam hati ni, kunci pintu. Dalam hati ni, terpaksa kena jawab dengan diplomasi lah. Cik semayang kat bilik dia tu kenapa? Cik tak ada bilik ke? Oh, saya dah terbiasa ustazah semayang. Tahu, saya bilang. Tapi dia baru berumah tangga kan? Ada menantu yang baru masuk kat rumah kita. Kita mesti hargailah. Dia orang nak privacy kan barang-barang dia, agaknya dia takut
Malulah, kadang-kadang ada benda yang dia tertinggalkan, dia nak pergi kerja. Habis kalau kita pakai bilik dia, kan dia sebelum keluar mesti nak bersihkan apa semua. Kan jadi susahkan orang. Cakap, cik sembahyang kat bilik cik lah. Tu yang sampai satu masa, anak dia dah cakap-cakap dia tak dengar, dia orang kunci pintu baru dia pergi kerja. Kan tak bagus. Padahal benda boleh disettlekan cara senang. Kenapa jadi susah ni kita? Walaupun tu rumah-rumah kita, kan? Tak bolehlah nak main masuk aja. So, bila dia hijrah ke rumah kita ke, kita hijrah kat rumah dia ke, kena fikir banyak-banyak. Hijrah kat rumah orang pun susah, kan? Kita nak kena main peranan. Dia datang kat rumah kita pun, kita nak kena main peranan juga. Kan kita lebih dewasa daripada dia. Apa budak-budak buat, jangan ambil perhatian sangat lah. Pasal dia budak, kita pun dulu muda pun, kadang-kadang kita terbuat benda-benda yang tak sepatutnya, kan? Maka kita kena banyak tolak ansur. Saya cakap ni pasal pengalaman. Suami saya duduk dengan saya dekat rumah ni, jaga mak, jaga bapak saya. Lamalah, bapak mak baru saja meninggal. So suami pun dah senang sikit lah. Kalau tak 5 tahun tu kena hantar bapak saya pergi dialisis setiap pagi. Waktu mak dialisis, bapak dialisis, setiap pagi kena hantar. Senin bapak, Selasa mak, Rabu bapak, Khamis mak, Jumaat bapak, Sabtu mak. Kesian suami tu, merengek juga. Tapi biasalah duduk rumah kita tu, kita nak kena faham, kesian dia. Bukan mak bapak kita pun kadang-kadang ada salah silap dia. Dia pun ada, mak bapak kita pun ada. Kita tengah-tengah dah jadi macam hot dog, tahu tak? Macam gitu, roti hot dog. Ini mak bapak, ini suami. Masuk anak-anak pula. Anak-anak dia jadi dia punya sos agaknya, kan? Yang mungkin kadang-kadang kita nak support anak kita ke, nak support suami ke, nak support mak bapak kita. Semua apa yang diorang cakap tak boleh sampai menyampaikan antara satu sama lain. Kena banyak diam aja, banyak doa pada Allah. Ya Allah, kadang-kadang nak balik rumah tu duduk bawah blok lama juga, 10 minit. Duduk dulu. Kata orang tu tenangkan. Apa benda yang dekat luar ni jangan bawa balik, kan? Pasal saya kerja mengajar dekat masjid, kaunselor bagi RRG, jumpa tahanan-tahanan yang ditangkap tu di bawah perlindungan pemerintah. Kemudian saya jumpa mereka-mereka yang nak masuk Islam, okay, convert dengan saya. Kemudian lagi satu dekat Perga sebagai vice president. Kemudian dekat MUIS sebagai council members, ahli jawatan kuasa. Dulu appeal board members, maknanya handle kes-kes mahkamah. So 5 jawatan paling tidak tu. So bila balik tu mesti nak kena tenang baru balik rumah. Tapi mak bapak kita tunggu kita. Mak saya tunggu saya balik. Kalau tak balik tak makan lah orang tua tu. Tak boleh bangun lagi. Jadi kita tetap ingat, ingat mak bapak kita, mak bapak kita tunggu kita makan. Selalu bilang dengan mak bapak saya, mak dengan bapak kalau tak terima apa kita buat, rasa macam kecil hati dan marah, kita tak boleh berjaya dalam hidup. Terpaksalah minta ampun, maaf selalu, minta apa? Kadang-kadang kita ada salah silap kita cakap, kan. Sentiasa kena minta maaf. Dan mak saya orang yang paling terbaik saya pernah jumpa, kan, dalam hidup ni. Sentiasa sampai akhir hayat kau sihat, sampai akhir hayat kau selamat. Tiap-tiap hari dia sebut tu. Pasal kalau sakit pun alhamdulillah lah. Sakit memang sakit juga, tapi cepat sembuh lah, cepat baik berkat doa dia. Tu pasal mak-mak tu kena banyak, macam mana tak suka pun perbuatan anak tu, mesti nak doakan dia yang terbaik, kan. Sekarang ada anak-anak kita yang punya masalah jantina. Lelaki nak jadi perempuan, perempuan nak jadi lelaki. Memang dalam hati kita memang kita tak boleh terima benda tu. Tapi kena banyak doa. Ibu bapa kena banyak bangun solat malam, kena banyak doa. Ya Allah, tak ada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cakap tu je. Tak ada daya upaya kami ya Allah melainkan dengan bantuan-Mu ya Allah. Bantulah dia. Bantulah dia. Saya selalu datang gathering LGBTQ ni, saya selalu datang. Kan? Saya selalu ikut perkumpulan mereka tu, saya selalu ikut. Dan ramai juga yang dah balik ke pangkal jalan. Semua berbalik kepada keinginan mereka untuk berubah. Bukan tak boleh, boleh. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, melainkan mereka itu merubah nasib mereka. Tapi kita kalau dah tak boleh cakap banyak pun,
Kita nak nasihatkan pun mungkin dia tak dengar, dia mungkin marah, nanti dia terus tak balik, kan? Dalam kita nasihatkan masa ke semasa, nasihat tu perlu jangan sampai macam kumbang korek papan tau. Dia sakit kepala ni. Bukan, tu bukan nasihat namanya. Nasihat tu dengan cara kita sendiri tahu anak kita macam mana kita nak cakap, kan? Tapi dalam masa yang sama doa tak boleh putus daripada minta kepada Allah. Contoh misalnya ada dia perubahan sikit je, kita sujud syukur pada Allah. Dia berubah sikit je, kita sujud syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti tu atas nikmat Allah tu mesti kita syukuri. Hari ini misalnya kita cakap dengan anak kita, dia boleh dengar. Okey mak, baik. Walaupun dia macam itu, okey mak, baik. Lepas tu kita kalau solat, sujud syukur pada Allah. At least dia tak bangkang kita. Lagi-lagi golongan yang tadi saya sebutkan LGBTQ tu, kesianlah mereka. Allah uji kita melalui mereka. So kita pun nak kena cari jalan yang banyak untuk kita sampaikan doa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi tempat sini. Saya kalau sakit nak demam, masuk sini je tak demam. Pasal saya mu'allimah dekat masjid. Masuk sini je saya tak demam. Minggu lalu saya ceramah tu tengah demam tau. Keluar tengah demam. Pasal takut jemaah dah ada kan dekat Masjid Darul Aman. Masuk je, Allah maftahli abu rahmatik, dah terus tak demam. Keluar dia demam balik. Terus saya cakap dengan suami, baik awak hantar saya balik lah. Saya Yunos kan dekat, awak hantar, saya dah tak boleh tahan ni. Mesti nak kena makan Panadol, tak boleh tahan. Tu penting masuk rumah Allah tu, taman daripada taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kena yakin. Doa bila duduk sini kan tadi, nanti sebelum balik doa sikit apa yang nak. Ya Allah, dengan keberkatan tempat ni, taman daripada taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga Allah sampaikan hajat-hajat semualah. Amin ya rabbal alamin. Ana rasa sampai situ Ustaz yang ana boleh kongsi. Takut nanti semua tak balik camping dengan saya pula. Tadi ada yang mesej ni sampai kiam lagi Ustazah. Sampai kiam. Sampai kiam. Boleh lah. Tapi kesian semua tak bawa peralatan. Masya Lelaki tak Allah. apa, dia boleh je. Perempuan tak boleh. Dia kena bawa persiapan. Hijrah dia kena bawa persiapan. Okay, Masya wallahu Allah. alam bisa. Saya rasa Allah sampai Ta'ala. sini mohon maaf zahir batin. Mungkin kita boleh buat di lain hali lah InsyaAllah. Lagi sekali mudah-mudahan ada kesempatan. Terima kasih banyak-banyak atas kehadiran semua. Mudah-mudahan kehadiran semua datang sini Allah naungi dengan para malaikatnya. Balik pun Allah naungi dengan malaikatnya untuk pulang. Amin, amin. Dan mudah-mudahan hari ini apa hajat-hajat kita Allah kabulkan insya-Allah, terutama kepada kedua ibu bapa kita yang dah melahirkan kita dan pasangan hidup masing-masing yang sama-sama memilih kita sebagai pasangannya, susah senang bersama kita. Begitu juga dengan mak bapak kita, susah senang mereka tetap bersama. Semoga Allah rahmati mereka atas usaha dan jasa-jasa mereka kepada kita lah. Kita sebutkan nama ibu bapa kita terutama ataupun pasangan hidup masing-masing. Al-Fatihah untuk mereka lah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik pada Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak kepada Ustazah Kalsum di atas perkongsiannya. Jadi kalau sebenarnya yang Ustazah kongsikan tadi, ia merupakan perkara yang terakhir yang mana untuk kita sama-sama ambil daripada pelajaran daripada hijrah tersebut mengenai tips yang boleh kita ambil sebagai pasangan suami isteri bila mana kita bergaduh. Jadi kita lihat macam mana pun tetap jangan kita buat kita punya andaian sendiri untuk buat keputusan bila mana kita tengah marah. Ustazah, hatta Nabi SAW bila kita tengah marah pun Nabi ajarkan untuk kita mengambil wuduk, kemudian duduk, kemudian baring dan sebagainya. Jadi ada dia punya orang kata turutan yang perlu kita lakukan dan sebagainya. Jadi betul, saya rasa mungkin kena ada lagi satu segmen dengan Ustazah Kalsum dengan orang kata Ustazah punya pengalaman, Ustazah berjumpa dengan macam-macam orang. Ustazah tadi kongsikan Ustazah jumpa dengan orang-orang yang ada LGBTQ dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat masalah-masalah yang Ustazah hadapi ini sendiri ataupun kita nampak sebagai orang luar, kadang-kadang kita perlu tanyakan kepada diri kita, apa yang kita nak buat sebenarnya, apa yang kita boleh buat. Kadang-kadang kita pun tak boleh buat. Itu sebab tadi la haula wala quwata illa billah.
akhirnya kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun poin yang tadi Ustaz Khairi sampaikan. Macam mana baik pun yang kita nak, macam mana misi kita nak capai yang terbaik dan sebagainya, ibadah kita, at the end of the day kita mohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan yang sama-sama kita berada di sini, kita doa agar Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan segala permintaan kita, agar Allah Subhanahu Wa Taala jadikan majlis ini keberkatan, agar kita dapat ilmu yang disampaikan ini dan bermanfaat untuk kita, insya-Allah. Jadi itu sahaja pada hari ini. Mudah-mudahan ada lagi orang kata apa, syarah-syarah yang akan datang, insya-Allah. Kita menjemput para jemaah untuk sama-sama menghadiri majlis ilmu ini, insya-Allah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Terima kasih banyak Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.